A1 Esport yang dapat ratakan mereka, kerana itu akan menyebabkan markah mereka di A itu tusun dan tidak mendapatkan markah ekstra. Tapi pada waktu yang sama dia tidak memberikan markah kepada siapa yang signifikan ataupun yang dapat menggunakan markah itu untuk pergi ke nombor 1 dan sebagainya. Tapi kalau 4AM yang ratakan pasukan KDA ataupun pasukan A1, maka 4AM akan semakin gagah di nombor 1. Jadi itu perlu dielakkan bagi pasukan kita ataupun pasukan daripada SEA bagi membolehkan mereka mendapatkan kejuaraan ini. Tapi KDA tentunya tidak akan mati begitu saja kepada 4AM, kerana 4AM adalah satu pasukan yang bertaraf dunia, international, galaksi dan sebagainya. Ada niat ada niat tu. Dia seperti ada niat yang tersendiri cuba untuk diperkatakan oleh J. Dan boleh akan kepala daripada Silas. Tapi seperti mana kita dapat saksikan bersama-sama seketika ini, Suk sedang melihat dan dia akan cuba untuk dijatuhkan terlebih dahulu, tapi masih lagi tidak akan mampu untuk memberikan sebarang kejatuhan terhadap diri mereka. Walau bagaimanapun seperti mana kita dapat saksikan 4AM, mereka akan mulakan pergerakan mereka ke bahagian belakang sedikit. Mungkin mereka sekarang ini tidak mahu untuk mengambil fight di dalam situasi ini dan akan membiarkan saja pasukan musuh daripada KDA dijatuhkan. Tapi KDA, satu kita berada di tangan mereka. A1 Esport sedang berada di persekitaran Solus. Rakan-rakan yang lain ada keempat-empat pemain bahkan dilepaskan daripada jauh Solus nyawanya dalam keadaan yang begitu sedikit sekali last hit untuk beliau. 4AM mereka dapatkan juga hit tersebut dan 4AM begitu ganas sekali lah. Ini saya rasa hand up antara pasukan yang begitu ganas sekali ya. Seperti Nova SKF juga. Jikalau anda bertemu dengan mereka awal permainan, kebarangkalian sekali untuk anda hilang satu squad ataupun untuk lari sangat-sangat tipis. Ya, memang sangat betul perkara itu. 4AM pula telah berjaya mendapatkan compound pada waktu ini. Mereka melakukan pergerakan. Yang menariknya ialah pasukan KDA tadi mereka berada di bawah dan kemudian mereka menyerakkan mereka punya ahli tu naik ke atas. Manakala 4AM pula berlaku perkara yang sebaliknya. Mereka pula membawakan daripada high ground turun ke bawah. 4 player mendapatkan 4 compound yang berbeza. Jadi kita melihatkan RRQ masih lagi di kawasan Painan lebih kurang, di mana mereka boleh melakukan rentasan kalau apa-apa benda berlaku pada ketika ini. Overall ranking 182 untuk 4AM. KDA dengan 159, Zeus juga 159, Nova SK 149, 147 untuk BTR, TS dengan 143. 41 untuk KP dan TSJ 132. Jadi perlawanan di nombor 3, 4, 5 ini boleh bertukar menjadi nombor 2 bila-bila masa. Cuma 4AM jauh sedikit untuk dikejar. Tapi itu bukan merupakan perkara yang mengejutkan sesiapa dengan 4AM konsistensi mereka. Tetapi kalau mereka ingin mengejar 4AM, ini adalah tempatnya, iaitu di Sunhawk, di mana map ini jarang sekali mereka menangi. Jadi peluang terbuka untuk semua mengejar kembali 4AM sekarang ini. Yep, tapi dia airdrop akan memberikan anda AUK A3 dengan juga 8 times scope. Kalau anda hebat, anda boleh pasang ke 8 times scope tersebut. Dan footballist, keempat pemain mereka berada di satu kedudukan yang lebih kurang sama, di mana sekarang ini Raum masih lagi dia berseorangan saja di kawasan ini. Rakan yang lain telah pun mula untuk bergerak kawasan yang lain, di mana airdrop akan berada di bahagian hadapan mereka. Dan Raum mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mengambil airdrop di tempat yang terlampau terbuka tersebut. Jikalau dia memilih untuk mengambil, ada enemy agak sukar, tapi mereka yakin, sangat-sangat yakin. Mereka yakin sekali yang tak ada siapa pun berada di persekitaran mereka. Dari segi bulatan ia akan tarik ke kawasan kepulauan utama. Tapi tak tahu lagi lah macam mana sebab sekarang ini masih lagi ada sedikit ke pulau-pulau yang ada. Ya, tapi ini adalah perlawanan yang paling ditunggu sekali. Pasukan yang sangat-sangat panas pada ketika ini, Zeus Esport berdekatan dengan pasukan 4AM nombor 3 dan nombor 1. Kalau Zeus, saya rasa kalau mereka lawan 4AM pada waktu ini, 4AM yang akan menemui kemalangan. Kerana 4AM Ziol sekarang ni kita tahu betapa dahsyatnya dia sekarang. Dan 4AM mengambil keputusan untuk tidak mengambil fight tersebut, tapi dia akan dibalingkan dengan satu bom. Sevan dikenakan sedikit quisan damage yang tidak begitu signifikan. Dia boleh heal up dengan sekadar menggunakan boost thing item, perlu menunggu sedikit. Tetapi peluang ini Zeus tidak memanjangkan isu untuk dimainkan bersama dengan 4AM. 4AM pula telah pun back off
daripada kawasan itu supaya tidak terkena apa-apa. Tapi inilah TSJ pemenang Chicken Dinner di Erangel. Berhadapan mereka ialah pasukan Nova XQF. Dan untuk pengetahuan kau Amy, para boy pun ada pasukan Nova XQF pun ada kembar sebenarnya, pasangan kembar. Okey lah, siapa kembar dia? Jaraboy yang sedang ada dekat dalam ini. Tapi itulah dia bercakap pasal kembar. Aerowolf bermain di bahagian air. Aku dah cakap dah tadi, bila kau cakap ada 3 tu aku cakap kenapa 3 tiba-tiba? Rupanya dia memberikan info yang sahih lah. Dia tidak mengatakan bahawa dia ada kembar juga. Rupanya dia saja je nak macam nak ambil timing sikit supaya kita macam tak apa, ada ni kembar dan sebagainya. Dia nak cakap ini kembar luar ni. Lala je bagi tahu juga rupa-rupanya ada kembar. Dan semestinya siapa lagi kalau bukan Jaraboy rupa-rupanya. Nah. Selama je dia bermain dan memperkotak-katikkan aku di sini. Macam semalam dia kata aku tak dengar. Selama Tapi dekat sini lah pasukan RQ yang benar-benar mempunyai kembar dekat Swagwin, Senatexa, Mafioso dan juga Law. Law ni pemain yang terbaik sebenarnya daripada Alpha 7, tapi kali ni dia tidak begitu menyerlah. Berbanding dengan Zeus sekarang tak tahu apa benda yang berlaku. Diorang makan apa sebenarnya? Mungkin semalam diorang diberikan hidangan istimewa ke apa ke. Tiba-tiba hari ni terpecut nombor 3. Ya, betul. Mungkin dapat tidur yang secukupnya. Dapat segala-galanya, mungkin tu antara salah satu fenomena ataupun salah satu faktor. Pasukan tersebut telah pun mula untuk menjadi begitu ganas sekali. Walau bagaimanapun Liquid dengan M416 beliau masih lagi di tangan. Kali ini kebanyakan game telah pun dimainkan oleh Liquid. Microboy akan diletakkan sebagai sub saja. TSJ yang berada di kawasan Painan ini merupakan kawasan RRQ. Kalau anda nak tahu, inilah dia tempat RRQ. RRQ paling suka untuk turun ke kawasan ini. Bigetron sedang berada berhampiran dengan mereka di seberang saja kalau nak ikutkan sebenar-benarnya. Dan anda saksikan pula kali ini Navi akan berada betul-betul di pertengahan bulatan kita yang seterusnya, iaitu kat mana? Kat bootcamp, bos. Memang bootcamp berdarah. Tempat kelahiran lahiran Jaraboy ke? Oh tak. Tu tempat kelahiran tu dia memang pergi ke bootcamp darah nampaknya. Agaknya pada waktu ini Team Secret walaupun akan berada di luar circle. Dapat mereka lepaskan 4M, tapi untuk 4M mereka kena masuk. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan. Kita harapkan 4M bertemu dengan Zeus untuk melihatkan siapakah yang lebih kuat sebenarnya. Tapi Nova SKF akan mengambil langkah yang berjaga-jaga sedikit kalau kita lihat kecenderungan mereka untuk lebih ke tengah berbanding yang ke kanan. Tetapi ini adalah benda yang paling menakutkan. Satu kenderaan dibawa 4 orang, nasib baiklah mereka terus jumpa compound. Tu benar sekali. Dan Genzo akan mulakan pergerakan terlebih dahulu cari pemain-pemain lawan yang sedang berada di bahagian hadapan mereka. Walau bagaimanapun masih lagi belum berjaya untuk menemui sesiapa. Zeus melepaskan tembakan terlebih dahulu. Nova SQF pula yang akan mencari ataupun dicari oleh pasukan mereka. Masih lagi kosong kill. 4M datang tadi, 4M belah. 4M tak nak lawan, tapi kali ini Nova SQF akan berada di bahagian bawah mereka. Kebarangkalian untuk pasukan Zeus terus merusuh agak tinggi. Mereka ada tempat yang tertinggi, tapi tak tahulah bagaimana pasukan Zeus akan melakukan di dalam situasi ini. Sukar sebenarnya jika mereka nak merusuh, tapi ada banyak batu juga untuk mereka berlindung jika mereka nak berusaha kawasan hadapan. Para boy bersedia dengan menggunakan QBZ, antara salah satu senjata yang lebih tinggi damage-nya berbanding M4. Tetapi daripada segi recall, ianya agak kurang. Agak tinggi. Recall-nya begitu tinggi sekali dan agak sukar untuk dikawal. Lagi-lagi dalam jarak yang agak jauh, tapi jarak dekat ia merupakan salah satu senjata yang boleh dikatakan agak sakit sekali. Ziol 416 diguna pakai oleh beliau. Masih lagi akan menjaga kawasan atas ini supaya mereka tidak akan ditembak daripada mana-mana arah. Tak kisahlah depan, belakang, ke kiri dan kanan. Bulatan 16, tim masih lagi berbaki 16 dan ini merupakan bulatan ketiga. Minit yang ke-16. Hanya ada seorang pemain saja yang baru diantar pulang ke lobi untuk game kita yang kelima pada malam ini. Dan Zvan 416 ni udah pakai Suk, Zinhe dan juga Hasaki berada berkata dia antara satu sama lain. Matoy dengan M416 akan mulakan gerakan bagi depan, tapi fast beliau tinggal sedikit saja lagi. Saya rasa mungkin sekarang ini tinggal tali-tali berselaput dengan besi-besi.
Ya, itu memang betul, tapi mereka akan dapatkan sedikit keselamatan di bahagian ini. Team Secret berdekatan dengan Cornina Power, tapi Cornina Power juga akan berdekatan dengan pasukan Nova SKF, jadi tidak terlalu, dan Frozen pun macam tidak mau mengambil risiko sebenarnya untuk menembak Team Secret. Tapi di kedengaran bunyi tembakan, itulah Jimmy sebenarnya menembak kepada Ziol. Ziol tadi memulakan tembakan ke arah King dan mengurangkan nyawanya, tetapi pada waktu ini dia pula ditembak terlebih dahulu oleh Jimmy yang berada di dalam satu kawasan baik. Itu kawasan compound, tapi mereka juga menunggukan nasib seterusnya. Adakah mereka kena bergerak? Mereka yang berada di hujung-hujung circle ni semuanya memang merasakan tidak senang untuk duduk kerana circle itu boleh scam mereka bila-bila masa saja. Sedangkan pada waktu ini circle tu pun nampak macam bagi bootcamp, tapi dia boleh pergi naik ke atas di mana footballis sedang berada. Jadi risiko untuk semua pada waktu ni. Walaupun sebab itu kita nampak orang tak tembak sebab dia kena fikir risiko terlebih dahulu. Okay, circle yang agak baik untuk pasukan Cornina Power, Nova XK dan juga Zeus. Tapi ini akan menyebabkan pergaduhan berlaku sekarang ni. Masih ada lagi 63 players. Ramai lagi dalam ni. Circle keempat dah. Betul, tapi Secret mereka menghadapi satu masalah di bahagian sekarang ni. iShot nyawanya telah kehilangan dengan agak banyak, tapi Team Secret masih lagi ada keempat-empat pemain mereka. Black White melihatkan saja terhadap pemain-pemain yang sedang berada di bahagian depannya. Rex akan cuba untuk melakukan satu gerakan masuk ke dalam belakang yang seterusnya. iShot cuba untuk dicari, tapi masih lagi tidak akan terkena sebarang tembakan daripada si White, tapi dia sedang proning sekarang ini. Rex terkena 10% damage. iShot akan cuba untuk pick tembakan balas diberikan. Frozen terkena sedikit damage tersebut. Black and White masih lagi menunggu saja kehadiran si iShot untuk berlari, tapi kali ini kita lihatkan semua pemain daripada pasukan Secret telah pun berjaya untuk meloloskan diri masuk ke dalam belatan kita dengan agak selamat dilihatkan ketika ini. Tapi RRQ juga sedang melakukan satu gerakan di bahagian harapan, di mana kalau kita lihatkan mereka sekarang ini akan dapat dilihat daripada Alpha 7. Iwan berjaya terdapatkan Shiasaki 4am. Seorang pemain mereka telah berjatuh terlebih dahulu. Mereka akan malang saja, tapi Ernie berjauh cuba terjatuhkan oleh Law. Tembakan yang mantap, terkena tepat sekali, headshot. Cuba terus dihabiskan Sinister, dapatkan si Ice, tapi malang pula untuk si Law. Daripada Cosmos terus dijatuhkan begitu saja, dan Ernie habis, Ice juga habis. Tapi tetap 16 pasukan yang masih lagi berbaki. 61 orang pemain masih lagi hidup. Jack telah dijatuhkan pula oleh si Zinhe. Jack, bye-bye to the lobby. Ya, tapi pada waktu yang sama 4am nampak gayanya telah bertemu dengan pasukan Secret pula. Ya, kita tahu mereka memang berdekatan, tetapi 4am juga sedang ditekan oleh A1. Jadi mereka kena fikirkan yang mana mereka nak berlawan terlebih dahulu. Jadi sudah pun bermula diselim pula menjatuhkan Soap. Dan 4am hanya tinggal 2 saja player yang masih berdiri, begitu juga dengan Secret. DA pada ketika ini juga menemui tekanan demi tekanan daripada belakang. A1 yang ingin cuba masuk. D2E berjaya mendapatkan potato. Sinister juga dijatuhkan pada waktu yang sama. Pasukan RRQ juga malang sekali untuk mereka. Hanya tinggal 2 orang saja. Laxi berjaya mendapatkan Swagwin. Swagwin dibunuh langsung oleh Laxi. Dan Killfeed nampak gayanya macam tidak akan berhenti-henti, dengan Hazelnut pula menjadi mangsa seterusnya oleh D2E, walaupun D2E berada di luar circle. Una akan terkeluar. Adakah ini pengakhirannya untuk Aerowolf kerana hanya satu saja player mereka yang tinggal? Tiba-tiba 4 pasukan di luar circle dan ada 2 orang atau kurang. Itu Gizak dapatkan si D9. Selim berjaya pula untuk dapatkan si Gewi. Di bahagian hadapan pasukan Bigetron ialah pasukan Alpha 7. Sekarang ini bom asap telah pun mula untuk pudar. Laksi akan mula untuk gerak ke depan dengan memegang Uzi. Sekarang ini di bahagian kanan dapat dia kali itu juga terjadi terlebih dahulu. Liu akan berjaya terdapatkan knockdown tersebut. Seorang pemain saja lagi yang perlu dicari. Laksi dapatkan pemain lawan tersebut dan rata terlebih dahulu. Tapi Bigetron sekarang ini 2 orang pemain mereka telah pun di knockdown. Tak, 2 betul 2 orang pemain telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Alpha 7 Mafioso telah pun terpulang ke lobby. Sinataka juga telah pun terluang, itu pasukan yang diratakan oleh Bigetron. Sedikit lewat sebenarnya daripada segi kill speed di bahagian kiri kita. Tapi Navi, Tekzi dijatuhkan. Cherry juga baru saja terus dibunuh. Dewi akan terus dia terpulang ke lobby. Tim Serikat Jin hanya berbagi 2 orang pemain mereka sekarang tersekat di kawasan luar belakang. Dikatakan begitu ramai sekali. Tapi Tim Secret mereka telah pun berada di kawasan yang agak baik, tapi ada satu lontaran molotov yang begitu baik sekali dilempar daripada pihak musuh mereka. Tim Secret mereka sekarang ini berada di kawasan luar lagi, tapi kalau kita lihatkan itulah dia Matoy berjaya untuk meratakan Boyan. Kali ini pembalasan dendam berjaya. Tim Secret dapatkan 2 kill dan keempat pemain mereka masih lagi hidup.
Ya, tapi satu perkara yang menarik tadi yang kenapa kita ditunjukkan dengan Cosmos, kalau kita lihat Cosmos berada di luar circle, tetapi dia memiliki 27 first aid kit pada ketika ini. Itulah kerana kenapa kita menunjukkan Cosmos sebentar tadi. Dan dari sini kita juga melihatkan Footballers Round Lutz juga dijatuhkan pada waktu yang sama, tapi jauh betul circle ini untuk player-player. Banyak player PW88, pasukan A1 juga berada di luar, pasukan RQD2E salah satunya player yang tinggal juga berada di luar. Banyak, separuh, lebih daripada separuh sebenarnya player ini berada di luar circle sebenarnya pada waktu ini, dan semuanya mengharapkan circle akan membantu mereka ataupun mereka akan main di luar circle. Yuhai nampak gayanya akan membiarkan dirinya terkorban. Mereka sedang mengumpul segala-gala first aid kit pada ketika ini. Rasanya memang akan berakhir dengan permainan healing, melainkan untuk BTR dan juga Konina Power. Kalau kita lihat hanya 3 pasukan saja yang berada di dalam circle, tapi dah mungkin naik. Ya, tapi apa akan daya? Betul, memang lebih daripada separuh sebenarnya sedang berada di kawasan luar belakang kita ketika ini IC. Jadi terdapat seorang pemain ESL juga masih lagi sedang berada di kawasan luar belakang sekarang ini, tapi IC belum mencari Bigetron. Tinggal seorang pemain saja lagi yang berdiri, iaitu si Zaxi. Satu lontaran bom tangan lempar ke depan, Kulina Power. Ada 2 orang pemain yang masih lagi terselamat, tapi Frozen juga mungkin akan dihabiskan terlebih dahulu. D2E tak sempat masuk, terus dikeluarkan. ESL dikeluarkan di tempat ke-10. Dan kalau kita boleh saksikan, Bigetron masih lagi berpeluang untuk menyelamatkan ahli pasukan mereka di dalam situasi yang begitu berbahaya sekali. Tapi TS akan keluarkan di tempat yang ke-9. Tinggal 8 squad saja yang berbaki ketika ini. Old Boy dapatkan bola si Goddess. Mak Toy jatuh di tengah zon biru rupa-rupanya ketika dia telah dalam kematian kebakaran rapat dipasang bagian bawah. Saksi dapatkan si Frozen. Zai juga mendapatkan satu lagi pemain, mungkin sebentar saja lagi, tapi nyawa Saksi telah pun berkurang begitu banyak sekali. Dijatuhkan pula daripada kawasan yang berbeza. Itu merupakan pasukan Zeus. Zeus sekarang ini juga sedang mendapatkan kill lebih daripada 9 dan jadi 10 sekarang ini. Zeus menggana sekali lagi, tapi map yang dipilih untuk pusingan kali ini ialah map Sunhawk. Ya, Benzano, Zeus memang bermain dengan seboleh-bolehnya. Pasukan daripada Mongolia ini betul-betul mantap lah pada waktu ini. Walau kenapa mereka kena menghadapi cabaran yang paling besar sekali adalah daripada Nova SQF yang memiliki compound dan satu-satunya pemilik circle pada waktu ini dengan compound. Kalau kita lihatkan Zeus, entah bagaimana mereka nak masuk, tapi Navi memang mereka punya nyawa sekarang ni memang nyawa-nyawa ikan telur di hujung tanduk. Tapi untuk pasukan yang menarik untuk sekarang ni, kita lihatkan top 5 pasukan TSJ ialah Cosmos yang duduk begitu lama di luar tadi. Dia tidak ada pun di dalam map. Sangat-sangat jauh di bahagian luar. Bijak sekali permainan minda beliau, dan sekarang ini Nova SQF sedang berada di pertengahan. Kali ini dapatkan Nova SQF lalu berjaya mendapatkan circle di seterusnya 7 kill. Telah pun ada di tangan mereka, tapi winner Chicken Dinner forecast tadi telah menunjukkan Zeus Esports mempunyai kelebihan tertinggi. 12 kill telah pun ada untuk pasukan Zeus Esports, tapi 2 orang pemain mereka nyawa agak kurang, dan boleh dikatakan sekarang ini utility untuk pasukan Zeus Esports telah pun berkurangan. IC dijatuhkan terlebih dahulu. Order berjaya untuk melihatkan perkara tersebut berlaku. Para boy melentarkan satu bom tangan bagian hadapan. Dia dapatkan satu lagi kill. 3 kill secara totalnya untuk pasukan mereka. Untuk dia seorang sahaja. Konina Power dikeluarkan di tempat keempat. Zeus Esports masih lagi ada ketiga-tiga pemain, tapi para boy akan melemparkan bom tangan demi bom tangan di bagian depan. Abeli mungkin tidak akan sempat diselamatkan, dan situasi ini mereka dah kekurangan daripada segi utilities pemulihan. Tak ada first aid kill langsung saya dapat lihat tadi daripada Yul, tak silap saya. Walau bagaimanapun Abeli Lasi dia dapatkan knockdown tersebut. Dia akan mula untuk bergerak ke depan sekarang ini para boy. Nyawanya ataupun dia telah dijatuhkan. Gerakan ke bagian depan telah dilakukan terlebih dahulu. Jimmy, alamak, dia pula balik molotov, terkena diri sendiri. 2 orang pemain telah dijatuhkan. Zeus sangat-sangat ganda sekarang ini, walaupun Nova SQF dapat tempat yang terbaik. Dapatkan 1 orang pemain daripada pasukan mereka. Zeus mampu untuk memecahkan perkara tersebut dan memberikan ruang untuk pasukan mereka masuk dengan ketiga-tiga pemain. Ya, betul tu, tapi sekarang ni tu dia Cosmos dengan healing dia yang terakhir menggunakan bandage. Dia nak ke tempat kedua tapi tak akan dapat. Dan Cosmos akan dapatkan 10 markah untuk tim dia, tapi pasukan Zeus sekarang ini akan masuk kerana Jimmy Zeus setelah bermain dengan super baik, akhirnya akan mendapatkan chicken dinner yang pertama untuk pasukan Mongolia ni. Hari ini saja mereka naik begitu banyak anak tangga, dan sekarang mereka akan jadi mungkin nombor 1. Kalau kita lihat kepada kill dia sudah ada berbelas-belas. Kalau dia melebihi daripada 15, dia ada 30 mata. Saya rasa kalau dia lebih daripada, saya rasa mungkin ni kill yang paling banyak kita lihatkan setakat ini. Untuk mana-mana round. Kalau betul Zeus boleh dapatkan 30, mungkin 32 ataupun 33 mata, saya rasa mereka akan jadi nombor 1. Sebab 4AM pun terkeluar agak awal. Ya tak, mereka pernah dapat 15 kill paling banyak juga. Tapi tadi
Zeus Esport. Begitu konsistennya, begitu garangnya, ganas, dan mereka menghalau segala-galanya, dan mereka seakan seperti melanggar hukum alam. Beberapa kali sepatutnya mereka mati dengan tanpa ada apa-apa utilities pemulihan langsung, tapi mereka seakan tak kisah. Tak apa, tak ada first aid kit pun kita boleh tembak, jadi kita kena pandai elak saja peluru tersebut. Memang betul mereka elak peluru tu, dan mereka dapat masuk ke dalam Confirm Nova SQF, meninggalkan terus seorang pemain. Daripada keempat-empat pemain Nova SQF masih lagi hidup, tetapi pasukan Zeus ini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat hebat sekali. Terus masuk dan mendapatkan winner chicken dinner, dan boleh dikatakan sekarang ini mereka mungkin boleh menghampiri kedudukan pasukan 4AM. Mungkin sikit lah akan dapat. Ya, sebenarnya ada kemungkinan mereka telah memecut, tapi kita akan lihatkan dalam overall standing. Tapi nombor 2 tu confirm. Nombor 2 tu confirm untuk pasukan Zeus. Begitu tinggi kenaikan mereka kalau dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Mungkin yang lebih tinggi kenaikan adalah of course PTR daripada 16 pergi ke 5. Tapi kita pergi highlight dulu, tengokkan apa yang terjadi. Sorotan perlawanan sebentar tadi, Do the Due Moments, 16 tim bermain. Tetapi saya rasa ini mungkin game yang punya kill yang paling rendah. Mungkin dalam 48 ataupun 47 lah untuk overall stats nanti. Sebab kita lihatkan banyak tim yang membunuh diri di luar circle. Seperti biasa kita lihat Team Secret, mereka mematikan diri mereka pada circle. Begitu juga dengan pasukan-pasukan lain, TSJ, Arrowwolf, semuanya mati di luar circle saja. Team Secret mereka malang sekali. Circle tidak menyebelahi pihak mereka. Mereka kena pergi ke bootcamp. Dan akhirnya berlawan dengan 4M, dan di depan pula ada banyak lagi pencabar-pencabar yang masih lagi hidup. Kalau kita lihatkan masa saat-saat terakhir tadi, 20 minit ke 24, ada 8 atau lebih tim yang berada di luar circle, dan lebih daripada separuh tim yang di luar circle itu tinggal 1 atau 2 orang saja, dan semuanya bermain healing. Jadi saya tidak begitu hairan